Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa dalam keadaan secara maya, memandangkan situasi kita, iaitu situasi yang darurat, iaitu berkenaan virus COVID-19. Jadi pertemuan kita berkenaan mini muzakarah fatwa pada kali ini akan membincangkan berkenaan permohonan bagi pembinaan ruangan tambahan Masjid Haji Al-Rashid. Jadi memandangkan situasi kita secara maya, jadi mungkin ada sedikit masalah teknikal daripada beberapa ahli ataupun saya sendirilah dalam perbincangan ini. Jadi saya ada mendengar ataupun daripada Ustazah Fadlin kita berkenaan dengan penjemputan ada wakil dari pemohon dari Masjid Haji Abdul Rashid. Jadi saya minta Ustazah Fadlin kita untuk mempersilakan masuk ke perbincangan kita. Persilakan Ustazah Fadlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang Puan. Puan boleh perkenalkan diri sikit ke? Silakan Puan. Saya Wan Hafika binti Abdullah, wakil daripada pihak pengurusi masjid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum muzakarah kita bermula, suka untuk saya memperkenalkan dahulu jawatan kuasa muzakarah fatwa yang hadir pada hari ini untuk membincangkan mengenai permohonan Masjid Jami' Haji Abdul Rashid bagi menambah ruangan solat. Okey, yang dihormati Sahibus Samahah Datuk Mufti Luqman Hakimi bin Muhammad Syafi'i, barisan ahli jawatan kuasa Ustaz Amir Syakib. Ya, saya Ustazah Ifah Syafiqah dan Profesor Dr. Nurul Farhana selaku pesyarah dari MIZA. Dan selamat datang jugalah kepada Puan Hafiqah, wakil dari Masjid Jami' Haji Abdul Rashid. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk sama-sama kita mencari penyelesaian bagi isu yang telah diutarakan. Selaku setiausaha muzakarah fatwa pada hari ini, saya akan membaca dahulu surat permohonan. Pada 2 minggu lepas, saya telah menerima satu surat berkaitan permohonan pembinaan ruangan solat bagi Masjid Jami' Haji Abdul Rashid Sungai 2 Batu Wers di atas slot 2623, 5158 dan 3, Mukim 11, daerah seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Okey, penambahan ini hendak dilakukan disebabkan ruangan solat sedia ada agak sempit bagi menampung para jemaah yang agak ramai. Jadi, saya telah panjangkan surat ini kepada Datuk Mufti sendiri dan telah diarahkan untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita membincang isu penambahan ruangan solat di Masjid Jami' Haji Abdul Rashid sama ada diharuskan ataupun tidak. Okey, baik Puan. Puan Hafiqah kita boleh terang serempas sedikit kot berkenaan dengan surat permohonan ini dibuat berkenaan dengan Masjid Haji Al-Rashid. Okey, persilakan Puan. Terima kasih Sahibus Samahah Datuk Mufti. Jadi tujuan sebenar saya hadir pada hari ini adalah untuk meminta sedikit pencerahan mengenai permohonan penambahan ruangan tambahan bagi Masjid Jami' Haji Abdul Rashid ni. Jadi mengenai isu permohonan ini ada sedikit penjelasan yang kami ingin mohon. Yang pertama ialah seandainya permohonan ini diluluskan, bagaimanakah dengan pelaksanaan solat Jumaat dan juga solat fardu? Adakah ia akan dilaksanakan di dalam masjid seperti sedia kala ataupun perlu mengikut prosedur-prosedur kerana berkemungkinanlah ia boleh mengganggu para jemaah yang hadir untuk solat ke masjid. Dan mengenai isu yang kedua ialah bagaimanakah hukum seandainya pembinaan ruangan tambahan ini melibatkan harta wakaf yang perlu dirobohkan. Jadi mohon pencerahanlah daripada pihak mufti. Okey, kita telah mendengar penerangan daripada Puan Hafiqah selaku wakil daripada Masjid Haji Rashid berkenaan dengan surat permohonan tersebut. Jadi saya mempersilakanlah kepada Ustazah Ifah kita selaku pegawai buhus berkenaan dengan isu ini. Jadi dan dia pun terlibat secara langsung dalam isu ini. Jadi saya mintalah
beliau menerang sedikit berkenaan dengan isu ini dibuat. Baik, terima kasih Sohibus Samahah Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menemu bual dua orang yang berkait rapat dengan Masjid Haji Abdul Rashid ini, iaitu yang pertamanya pengerusi masjid iaitu Encik Abdul Rahim bin Muhammad, dan yang kedua setiausaha masjid iaitu Encik Muhammad Fahmin Sufi bin Abdul Razak. Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, pada zaman dahulu terdapat seorang ulama yang berasal daripada Aceh iaitu Tuan Haji Muhammad Lus pada sekitar tahun 1850 dan mengajar di kampung Arau Kuda. Di perkampungan tersebut terdapat banyak orang Aceh yang memerlukan guru untuk mengajar di sana. Oleh itu, beliau pun mengajarlah orang-orang Aceh di perkampungan tersebut. Setelah beliau mengajar orang-orang Aceh di sana, beliau pun mencari seorang isteri dan berkahwin di sana. Setelah beliau berkahwin, beliau pun membuatlah sebuah rumah dan mengasaskan sebuah masjid iaitu Masjid Sungai Dua lah pada permulaannya. Dan banyak melakukan sumbangan terhadap pembangunan masjid tersebut. Masjid Sungai Dua ini terletak di permatang Sungai Dua, seberang perai utara Pulau Pinang. Masjid ini diubah menjadi Masjid Haji Abdul Rashid pada sekitar tahun 1982 kerana pada waktu itu Haji Abdul Rashid sendiri menjadi mufti keempat bagi negeri Pulau Pinang. Beliau dilahirkan di kampung Sungai Dua dan jadi ulama dan pernah mengajar di sekolah agama Khairiyah. Oh, okey faham. Oh, baik, saya maklum. Jadi mungkinlah saya ada dapat maklumat. Adakah masjid tersebut merupakan ataupun berstatus peninggalan sejarah ataupun ada aktiviti khas di kawasan masjid tersebut? Mungkin ada perkampungan di masjid tersebut lah. Boleh jadinya masyarakat boleh melakukan aktiviti di masjid tersebut. Boleh Ustazah Ifah kita terangkan ke tersebut? Silakan. Masjid Haji Abdul Rashid ini sebenarnya telah lama dibina pada sekitar tahun 1982. Dikatakan bersejarah kerana masjid ini berunsurkan seni bina rumah Melayu tradisional. Maaf, saya nak tanya sikit. Masjid ni kan dibina pada tahun 1900. Jadi, adakah struktur binaannya itu masih kekal yang lama ataupun telah diubah suai? Okey, baiklah. Berkenaan dengan struktur asal Masjid Haji Abdul Rashid ini dirobohkan ataupun tidak, sebenarnya struktur asal masjid ini tidak dirobohkan sama sekali kerana orang-orang terdahulu tidak benarkan pihak sekarang ni untuk merobohkan setiap sudut asal struktur pembinaan masjid tersebut. Jadinya, struktur asal tidak dirobohkan sama sekali dan hanya buat penambahan sahaja kat situ. Oh, okey faham. Okey, faham. Okey, kita telah mendengar keterangan ataupun penerangan yang dibuat oleh Ustazah Ifah selepas sedikit berkenaan dengan isu ini. Jadi, moleklah ataupun eloklah kita menjemput sendirilah wakil daripada Masjid Haji Abdul Rashid untuk menerangkan secara detail berkenaan permasalahan ini dengan jelas dan padat supaya kita dapat faham dengan detail lah berkenaan dengan perkara ini. Jadi saya menyebut Puan Nur Hafiqah kita untuk menerangkan perkara ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustazah Ifah tadi memang tepatlah. Saya sokong dengan fakta yang dikemukakan bahawa memang kami kekalkanlah struktur asal masjid tu. Jadi seterusnya ingin saya ceritakan sedikitlah mengenai sebab permohonan pembinaan ruangan tambahan bagi Masjid Jami' Haji Abdul Rashid ini dibuat. Jadi sebab yang paling utama adalah untuk menambah ruang solat lah, bagi kita kata untuk memberi keselesaan lah kepada para jemaah, kerana ruang solat yang sedia ada ni dia tidak mampu untuk menampung jumlah jemaah yang terlalu ramai. Jadi isu ini adalah berkaitan dengan penggabungan Qaryah antara dua masjid, iaitu Masjid Al-Amin dan juga Masjid Jami' sendirilah, yang mana jumlah Qaryah antara kedua masjid tu hampir mencecah 8,000 orang lah.
Dan kalau memang kita perhatikan Masjid Jami' ni sebenarnya dia lebih menjadi tumpuan lah pada hari bekerja, terutamanya pada hari Jumaat lah, kerana Masjid Jami' ni dia lebih berdekatan lah dengan pejabat-pejabat di kawasan sekitar. Dan kalau diikutkan memang khutbah yang disampaikan pun lebih pendek lah, yang mana kita kata dia meraihkan lah maslahah orang bekerja. Jadi itu adalah sebab yang utamalah, sebab yang utama kita mohon, kita buat permohonan ni. Jadi sebab yang kedua pula adalah kerana adanya penyumbang. Yang mana penyumbang ni dia telah menyumbang sebanyak RM1 juta kepada pihak masjid. Dan kalau diikutkan niat asal penyumbang tu memang dia nakkan pembinaan barulah, pembinaan baru 100% untuk masjid ni. Tapi disebabkan Masjid Jami' ni kita katakan sebagai sebuah warisan ataupun heritage, jadi kita tak boleh nak robohkan lah, ataupun kita tak boleh nak ubah suai masjid tu. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan, separuh daripada wang sumbangan tu telah pihak masjid gunakanlah untuk kita tukar kapet baru, kita pasang aircon dan sebagainya lah. Jadi berkaitan dengan pembinaan tadi, bagi kita kata nak realisasikan jugalah niat asal penyumbang tu, memang pihak masjid berusahalah ke arah untuk kita membina sebuah bangunan, tapi kita kekalkan struktur asal, cuma dimodenkan sahaja. Okey, baik puan. Jadi berkenaan dengan kos bagaimana? Boleh puan terangkan sedikit berkenaan kos pembinaan tersebut? Jadi mengenai kos pembinaan bagi ruangan tambahan untuk Masjid Jami' Haji Abdul Rashid ni, sebenarnya dia melibatkan kos sebanyak RM1.3 juta. Tapi apabila kita bincang balik, kos tu berkurangan kepada RM9,200, yang mana selepas kita buang ni lah taman, landscape dan sebagainya lah. Dan untuk pembinaan ni sebenarnya ada melibatkan beberapa pihak lah, iaitu 2 orang AJK Korea sebagai biro pembangunan, 2 orang kontraktor yang betul-betul pakar dalam bidang pembangunan, dan juga kita lantik seorang konsultan lah untuk dia mengawal selia sepanjang pembinaan ini dilaksanakan. Jadi apa-apa sahaja yang berkaitan dengan pembinaan, memang konsultan lah yang akan selesaikan, termasuklah dari segi jumlah pembayaran, dari segi material, dari segi keselamatan. Memang pihak masjid akan tanya konsultan lah. Dan sebulan sekali kami akan adakan mesyuarat lah dengan pihak konsultan dan juga pihak kontraktor. Okey, berkenaan dengan pembinaan ruangan tambahan bagi Masjid Haji Ar-Rashid, jadinya saya ada mendengar daripada Puan Ifah kita ataupun Ustazah Ifah kita ada menyebut masjid akan mengekalkan struktur asal pembinaan masjid tersebut. Jadi bagaimanakah jika berlakunya renovate ataupun penambahan tersebut, bagaimanakah cara untuk pihak masjid mengurusnya untuk berkenaan dengan pembinaan tersebut bagi mengekalkan struktur asal tersebut? Silakan puan. Okey, saya ada sediakan slide, sekejap ya saya share. Okey, inilah Masjid Jami' Haji Abdul Rashid. Okey, berkenaan dengan soalan Sahibul Samahah Datuk Mufti tadi berkenaan dengan renovate. Kalau kita tengok dalam slide, jadi proses renovate itu akan bermula daripada ruang solat wanita dan sampai ke inilah, sampai ke ruang kosong di belakang masjid ni lah. Sampai ke ruang kosong yang kalau kita boleh tengok, sinilah pembinaan yang akan dilakukan. Tapi proses renovate tu memakan masa yang agak lama lah, sebab kita tak boleh nak sentuh langsung bangunan asal. Dan kalau kita nak sentuh pun kita kena buat laporan lah terlebih dahulu. Baik-baik, saya faham.
Maaf, saya nak tanya, agak-agak berapa lama tempoh pembinaan ruang tambahan tersebut? Terima kasih. Okey, jadi bagi tempoh pembinaan ruangan tambahan bagi Masjid Jami' Haji Abdul Rashid ni, bajet sekitar 8 ke 9 bulan lah. InsyaAllah kalau cuaca mengizinkan. Maaf Afika, kalau boleh kami semua tahu apakah status tanah tersebut? Tanah yang didirinya masjid yang sedia ada dan tanah yang bakal dibina masjid yang baru ini. Apakah statusnya? Boleh Puan Hafika terang secara lebih detail? Okey, terima kasih Prof. Madia atas soalan. Jadi berkenaan dengan status tanah, sebenarnya tanah tu terbahagi pada tiga. Okey, bahagian pertama ialah tanah masjid, manakala bahagian kedua ialah tanah wakaf yang merupakan tanah perkuburan terletak bersebelahan dengan masjid. Dan yang ketiga ialah tanah majlis agama. Jadi untuk pembinaan ruangan tambahan ni dia melibatkan tanah majlis agama lah. Jadi alhamdulillah pihak masjid telah mendapat kelulusan lah daripada majlis agama. Dan kalau boleh tengok dekat slide, saya ada sertakan sekali lah surat kelulusan tanah tersebut, iaitu lot 2623, kemudian lot 5158 dan juga lot 3. Semuanya telah mendapat kelulusan lah daripada pihak majlis agama. Puan Hafikah, saya ingin bertanya sedikit. Tadi saya dah nampaklah sedikit gambaran berkenaan dengan bagaimana bentuknya Masjid Haji Abdul Rashid yang dahulu dan sekarang ni di slide Puan sebentar tadi. Jadinya, boleh saya lihat dengan lebih jelas lagi bagaimana struktur bumbung Masjid Haji Abdul Rashid pada sekarang ni? Jadi berkenaan dengan bentuk bumbung, kalau kita tengok dalam slide, memang kita masih kekalkanlah struktur bumbung asal. Memang dia takkan berubah, kita takkan ubah bumbung tu. Jadi struktur bumbung bertingkat ini sebenarnya dia mewakili perjalanan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tengok bahagian tingkat yang paling bawah, dia mewakili syariat, iaitu asas iman yang melambangkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai paksi keyakinan. Manakala tingkat kedua mewakili tarikat, iaitu jalan lurus untuk mengenal Allah. Dan bahagian paling atas mewakili makrifat, iaitu keimanan yang teguh lah. Okey, insyaAllah. Jadi setelah kita teliti berkenaan soal bincangan daripada pihak permohon tadi, jadi kita perlu menyegeralah dalam proses pengeluaran fatwa ini. Jadi saya melihat tiada sebarang permasalahan ataupun kemusykilan lagi kan. Jadi semua jelas. Alhamdulillah, InsyaAllah semua jelas dan Datuk. faham. Faham? Terima kasih Datuk. Okey, baik. Jadi saya rasa penjelasan daripada pihak pemohon jelas sekali. Tidak ada, rasa-rasa tidak ada. Jadi saya berterima kasihlah kepada Puan Hafikah kita di atas penjelasan yang detail dan padat kepada kita yang sampai kita faham lah. Jadi terima kasih juga kepada Ustazah Ifah kita selaku SJK Fatwa yang menyelidik secara langsung berkenaan isu ini. Jadi kalau Ustazah Ifah pun tak ada, kita pun tak faham juga sampai sikit. Tapi apabila pemohon sendiri datang, jadi kita datang kepada kita, jadi kita bukan rasa lah, kita memahami secara detail dan proses pengeluaran fatwa insyaAllah akan dijalankan dengan lancar insyaAllah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hafikah kita di atas kesudian bertandang ke mini muzakarah ini. Jadi saya menyebutlah Ustazah Fadlin kita untuk menjemput Puan Nur Hafikah kita ke ruangan yang disediakan. Okey, baik. Jadi bila-bila masa kami akan menjemput Puan, insyaAllah Puan, jika ada sebarang kemusykilan lagi, insyaAllah Puan. Jadi terima kasih Puan, saya ucapkan sekali lagi. InsyaAllah saya dengan rendah hatinya menjemput Puan Hafikah untuk keluar dari tanya ini, dan terima kasih banyak kepada Puan Hafikah kerana sudi meluangkan masa bersama pihak kami.
Okey, insya-Allah. Saya pun berharaplah pihak Jabatan Mufti dapat mempertimbangkan permohonan daripada pihak kami ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya mulakanlah perbincangan fatwa kita dengan memetik sepotong ayat daripada Al-Quran, daripada surah At-Taubah ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan saya nak highlight dekat sini, hal ini menunjukkan bahawasanya masjid merupakan tempat ataupun rumah ibadat kepada orang yang beriman. Jadinya masjid merupakan media yang sangat penting di dalam perantaraksian ataupun hubungan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya melihat dengan jelas bahawa ini perlulah perbincangan ini disegerakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas bahawasanya kita perlu membuat satu keputusan yang bernas berkenaan dengan isu ini. Jadi saya membuka ruang sebelum itu, insya-Allah dalam perbincangan fatwa kita akan menerangkan daripada fatwa tersebut. Kita akan rujuk kepada dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah dan dalil-dalil pendapat-pendapat ulama dan sebagainya. Jadi daripada sebelum itu, jadi saya menjemputlah, saya membuka ruang kepada Profesor Farhana kita untuk menerangkan fatwa-fatwa semasa berkenaan dengan isu ini. Okey, terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti. Hari ini saya akan kongsikan fatwa yang sedia ada yang boleh kita jadikan rujukan. Antara negeri yang telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Negeri Sembilan. Yang mana fatwa berkenaan dengan bangunan baru yang ditambah pada masjid telah dikeluarkan pada tahun 2002. Daripada fatwa ini kita dapati bahawa semua bangunan tambahan yang ditambah pada masjid bagi tujuan solat dan beriktikaf yang bersambung dengan masjid yang sedia ada adalah dianggap sebagai masjid. Maka sah beriktikaf dan haram bagi wanita yang haid duduk di dalamnya. Sumber Buqyah Al-Murtasyidin, Syekh Abdul Rahman Al-Ba'lawi, muka surat 81. Seterusnya, berdasarkan mazhab Al-Syafi'i sebagaimana yang disebut di dalam Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islami juzuk 16 halaman 109 yang bermaksud sesungguhnya termasuk bahagian masjid ialah sutuh, ruang udara dan jendela yang bersambung dengannya. Maka hukumnya sah beriktikaf di atas sutuhnya, di atas dahan pokok yang berada di ruang udaranya, sama ada batang pokok itu berada di dalam masjid ataupun di luar masjid, dan demikian juga sekiranya batang pokok itu berada di dalam masjid sedangkan dahannya di luar masjid, sama seperti hukum berada di jendela. Okey, apa yang dapat disimpulkan daripada fatwa Negeri Sembilan ini bahawa apa-apa binaan baru yang bersambung dengan masjid asal, khususnya untuk kegunaan solat ataupun beriktikaf, ia dikira sebagai masjid, kecuali bahagian tandas, bahagian bilik air dan bahagian-bahagian najis yang lain. Akhir kata, bangunan tambahan tersebut dikira sebagai masjid dan segala hukum yang berkaitan dengan masjid juga diguna pakai untuk bangunan baru tersebut. Okey, seterusnya di samping itu juga terdapat fatwa yang agak berkait rapat dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Negeri Melaka yang bertajuk Permohonan Pembinaan Masjid Baru untuk Anak Qaryah Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka. Okey, daripada fatwa Negeri Melaka pula mendapati bahawa permohonan untuk meluluskan pembinaan bangunan baru, bangunan masjid baru di kampung Durian Daun Masjid Tanah Melaka. Permohonan itu diluluskan, namun
mereka dilarang untuk merobohkan masjid yang sedia ada apabila masjid baru telah ditubuhkan. Okey, itu saja daripada saya. Okey, baik. Okey, kita dah dengar daripada Profesor Farhana kita berkenaan dengan fatwa-fatwa semasa dari negeri-negeri lain. Jadi saya nak mendengar pula lah daripada Ustaz Amir kita selaku pegawai istinbat berkenaan dengan dalil-dalil ataupun burhan-burhan berkenaan dengan isu ini. Jadi Ustaz Amir kita boleh jelaskan berkenaan dalil-dalil tersebut? Persilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Datuk Mufti kerana memberi saya ruang dan peluang untuk saya bercakap pada hari ini. Okey, berkaitan dengan dalil-dalil ataupun hadis yang terdapat yang saya telah cari, saya dapati ada satu hadis dalam kitab Fathul Man'am. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, untuk membuat satu justifikasi yang mengenai perkara tersebut, marilah kita renungkan bahawa dan fahami bahawa maksud sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni bahawa pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Uthman ni membaharui masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana namun terdapat sebahagian daripada penduduk Madinah yang membantah perlakuan ataupun perbuatan Sayyidina Uthman ini, kerana mereka lebih suka bahawa masjid itu dibiarkan begitu sahaja. Namun mereka menyifatkan perbuatan Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebagai sifat yang berlebihan, iaitu berlebih-lebihan. Dan namun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tetap meneruskan pengubahsuaian masjid tersebut. Beliau menolak perkataan ataupun bantahan tersebut dengan menjelaskan kepada mereka bahawa beliau Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis karangan daripada kitab Fathul Man'am, yang mana anna Uthman bin Affan aradu bina al-masjid fakarihan nas zalika fa ahabbu an yada'ahu ala hayatihi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislah. Okey, maksudnya bahawa sesungguhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu bin Affan radhiyallahu anhu bermaksud hendak mengubah suai masjid, tetapi dicegah oleh orang yang ramai. Mereka lebih suka membiarkan masjid tersebut, masjid itu sebagaimana adanya. Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membina masjid kerana Allah, maka Allah akan membinanya rumah yang mulia, iaitu di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nombor 533. Saya nak tambah satu pandangan yang diambil dari Zakaria Al-Ansori dari kitab Asna Al-Matalib, yang bermaksud sekiranya seseorang itu telah memberikan beberapa dirham kepadanya dan berkata, belilah buat diri kamu serban dengan wang ini, atau bawalah serban ini ke dalam tempat mandi, atau ucapan seumpamanya, maka menjadi tuntutan kepadanya untuk melakukan perkara tersebut bagi meraihkan tujuan individu yang menyumbang wang tersebut kepadanya. Okey, berdasarkan pandangan ini, duit-duit yang telah disumbangkan oleh seseorang perlulah diuruskan dan disalurkan kepada sudut-sudut yang telah ditetapkan dan diniatkan oleh orang yang menderma itu. Okey, sebab pada awal tadi Puan Hafiqah dah menyebut bahawa terdapat seorang penyumbang yang telah menyumbang sebanyak RM1 juta untuk dibuat pembinaan masjid yang baru.
Oleh itu pada pandangan saya bolehlah untuk kita membenarkan penambahan di masjid ini untuk kita merealisasikan dan meraihkan niat si penderma agar dia mendapat ganjaran seperti yang diniatkan. Okey. Okey, saya ingin menambah sedikit lah, iaitu yang mana sebelum saya menerangkan dalil-dalil yang saya dapati selain dalil-dalil yang saya sebutkan tadi, bahawa sebelum saya menjawab dalil tersebut, saya ingin menyatakan bahawa terdapat isu yang kita perlu tahu, bahawa isu di sini terdapat dua isu yang dikemukakan oleh pemohon. Yang pertama adalah isu untuk penambahan ruang solat masjid berdasarkan orang ramai, iaitu kawasan tersebut terlalu sempit untuk jemaah nak solat, dan berkaitan juga dengan harta wakaf yang berdasarkan harta wakaf yang ingin dirobohkan sedikit untuk pembangunan untuk sambung ke masjid tersebut. Dan yang kedua adalah isu berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat yang mana semasa proses solat Jumaat tersebut, di manakah anak-anak karier ingin solat. Okey, sebelum saya mulakan, saya jawabkan isu yang pertama yang saya dapatilah, bahawa seperti Datuk Mufti bacakan tadi, iaitu dalam surah At-Taubah ayat 18, ini berkaitan dengan imarah masjid lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud hanya saja yang layak memakmurkan, iaitu menghidupkan masjid-masjid Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka ni tidak takut melainkan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan-golongan yang mendapat petunjuk. Okey, berdasarkan surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 18 ini, bahawa berkaitan dengan isu yang pertama, iaitu isu penambahan ruang masjid. Orang ramai ni kan, dan orang ramai tak cukup nak solat, dan ini berkaitan dengan penambahan ini disokong berdasarkan ayat Quran tersebut, iaitu berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan ingin mengimarahkan masjid. Yang mengimarahkan masjid, iaitu mengimarahkan masjid ni seperti yang kita maklum bahawa terbahagi kepada dua, iaitu imarah secara zahir, iaitu dengan kita membina ruang-ruang solat, membina masjid itu sendiri. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan batin ataupun hakikatnya, iaitu mengimarahkan masjid, seperti mengimarahkan masjid dengan pengisian kerohanian. Okey, ini dan berdasarkan penambahan ruang masjid, ruang solat tersebut, bahawa kita dapat tahu bahawa terdapat penyumbang yang menyumbang, iaitu sebanyak 1 juta, dan oleh itu pihak masjid ini menyambut baik dengan penyumbang tersebut, bahawa 1 juta itu, yang mana 1 juta tersebut penyumbang mewakafkan kepada pihak masjid untuk menambah ruang-ruang solat. Itu seperti yang sedia maklum bahawa masjid itu terlalu sempit dengan jumlah yang penduduk yang penduduk yang ramai. Okey, iaitu penduduknya adalah 8,000. So di sini amat pentinglah penambahan ruang solat untuk orang ramai itu, anak kariah itu, supaya lebih selesa untuk solat di masjid tersebut. Okey, berdasarkan ruang solat tersebut juga terdapat isu juga berkaitannya harta wakaf, iaitu masjid yang dirobohkan, iaitu masjid yang lama, dan nak digabungkan ruang solat, berkaitan dengan ruang solat nak digabungkan bersama masjid yang lama, iaitu diperlukan untuk
dirobohkan sedikit, iaitu mengikut kadarnya. Dan saya juga merujuk kepada fatwa yang diputuskan oleh negeri Terengganu, yang mana hasil keputusan tersebut bahawa harta dibolehkan untuk kita merobohkan sedikit, iaitu bangunan tersebut, untuk kita gunakan untuk kita menyambung berdasarkan kadarnya. Okey. Dan ini berdasarkan saya ambil daripada kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Dr. Wahab Az-Zuhaili, yang mana menerangkan berkaitan dengan harta wakaf yang ingin dirobohkan, iaitu berdasarkan pandangan-pandangan empat mazhab, iaitu pandangan Hanafi, Maliki dan Imam Syafi'i dan Hambali. Yang mana pandangan Hanafi dan Maliki dan Syafi'i juga telah melarang bahawa tidak boleh, tidak membenarkan dengan merobohkan harta wakaf tersebut. Itu berdasarkan pandangan-pandangan yang kuat lah, pandangan-pandangan yang pandangan tersebut lah, pandangan yang agak syadid lah. Dan bagi mazhab Syafi'i juga dia menambah sedikit bahawa boleh dirobohkan, tetapi berdasarkan daruratnya saja, itu keperluannya saja, ada kadarnya. Okey, maka dibolehkan. Okey. Manakala mazhab Hambali dibenarkan untuk merobohkan sebahagian daripada harta yang diwakafkan tersebut dengan inilah kadarnya tersebutlah. Okey, berdasarkan seperti yang kita maklum bahawa negara kita negara yang mengikut mazhab Imam Syafi'i, dan saya berpendapat bahawa moleklah eloklah untuk kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, itu dalam pandangan beliau berkaitan dengan merobohkan sedikit harta wakaf untuk kegunaan dan keselesaan untuk menjadikan satu masjid tersebut. Tapi perlu ditegaskan oleh untuk pihak masjid atau pihak kontraktor bahawa ada kadarnya saja, berdasarkan sedikit saja untuk gabungkan, kira tidak memerlukan harta wakaf yang banyak untuk dirobohkan. Okey, untuk yang isu yang kedua, bahawa harta wakaf pemindahan solat Jumaat ke masjid yang lain, iaitu kita sebagai Jabatan Mufti sendiri perlulah beri garis panduan pada pihak masjid, iaitu untuk mengarahkan untuk anak-anak karya, memaklumkan pada anak karya untuk solat di masjid yang lain, berdasarkan dengan seperti yang kita maklum bahawa masjid dalam proses untuk menambah ruang solat. So di sini kita buat satu pemindahan solat di masjid, solat Jumaat di masjid lain ni adalah disebabkan dengan kita tahu bahawa proses pembinaan tersebut akan melibatkan satu keselesaan kepada jemaah dan keselamatan lah, yang boleh mengakibatkan keselamatan. So di sini bahawa lebih kita berhati-hati dalam berjaga-jaga untuk menjaga keselamatan anak karya sendirilah semasa proses. Okey. Dan ditegaskan pula untuk anak karya untuk solat Jumaat di masjid lain, itu tak patutlah untuk anak karya membagi satu alasan, dan pihak masjid juga perlulah memaklumkan pada semua anak karya tersebut, tidak terkecualilah, supaya mereka ni terus untuk solat Jumaat. Okey, sekian, terima kasih. Okey, baik. Setelah kita mendengar dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat-pendapat ulama daripada kitab-kitab fiqh yang disebutkan oleh Ustaz Amir kita selaku ini, makruf sekali, kita sedia makruf berkenaan dengan bakat pada Ustaz Amir kita. Jadi saya ingin membuka ruang sekali lagi kepada profesor ataupun kepada siapa-siapa yang ingin menyebut ataupun membincangkan satu kaedah fiqh berkenaan isu ini. Mungkin ada kaedah fiqh yang khusus yang terkait dengan isu ini yang boleh kita tetapkan hukumnya. Jadi saya persilakan kepada
semua. Okey, terima kasih Datuk. Sekali lagi saya ingin menjelaskan iaitu kaedah fiqhiyah yang mana saya dapat bahawa yang pertamanya adalah al-masyaqqah tajlibu taysir, iaitu kesusahan iaitu membawa kepada kemudahan, yang mana bila kita solat dikaitkan dengan pemindahan solat Jumaat lah, ataupun dengan penambahan ruang solat, di mana awal-awal masjid itu sempit dan kita setiap kesempitan itu al-masyaqqah itu adalah jalan penyelesaiannya, iaitu kita dengan menambah ruang masjid tersebut. Dan seterusnya ad-darurat tubihu mahzurat, iaitu keadaan yang sempit membolehkan perkara-perkara yang dilarang, iaitu seperti yang kita tahu bahawa harta wakaf berdasarkan perkara-perkara yang darurat, maka dibolehkan untuk kita merobohkan sedikit untuk penyambungan masjid dengan ruang solat tambahan tersebut. Dan perlu yang kita tahu bahawa ad-darurat tuqaddiru biqadariha, iaitu darurat ni ada kadarnya untuk kita lakukan. Itu tidak bolehlah kita berlebihan dalam melakukan darurat tersebut. Antara kaedah fiqhiyah yang lain, la darar wala dirar, iaitu maksudnya yang ini rujuk pada al-ashbah wa al-nazair oleh Imam As-Sayuti, iaitu maksudnya la darar wala dirar, maksudnya adalah janganlah memudaratkan diri dan memberi mudarat kepada yang lain. Ini dikaitkan dengan pemindahan solat Jumaat dengan ke masjid yang lain. Itu seperti kita tahu bahawa masjid membuat satu binaan, iaitu dalam proses ruang masjid tersebut, maka kita bagilah jangan memberi mudarat kepada anak-anak karya yang berada di situ untuk solat di situ juga. Takut itu untuk menjaga keselamatan anak karya lah semasa proses, supaya tidak jadi perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, sekian, terima kasih. Saya ingin menambah sedikit sahaja berkenaan dengan kaedah fiqh, iaitu tasarruf al-imam ala ru'yatihi manut bil maslahah, iaitu tindakan pemerintah ke atas setiap rakyatnya berdasarkan maslahah. Para ulama telah menetapkan bahawa segala tindakan pemerintah ke atas rakyatnya hendaklah berasaskan kepada kemaslahatan umum. Imam-imam di Masjid Haji Abdul Rashid ini bagaikan pemerintah yang perlu menjaga kemaslahatan para jemaah supaya dapat solat dengan selesa dengan ruangan yang lebih besar. Okey, baik. Saya amat menyokonglah berkenaan dengan dalil-dalil yang telah dibawa oleh pegawai istinbat dan pegawai buhus, iaitu Ustaz Amir dan Ustazah Ifah kita berkenaan dengan isu ini. Jadi saya rasa sangat jelas dan saya sangat menyokong akan dalil-dalil tersebut, dan dalil-dalil ataupun perbincangan daripada ahli-ahli yang lain, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang lain. Saya sangat menyokong berkenaan pendapat-pendapat anda. Jadi saya rasa saya ingin menutuplah ataupun memberi satu keputusan berkenaan dengan perbincangan ini. Jadi saya telah melihat dengan teliti dan saya rasa saya daripada dalil-dalil yang telah dibawa oleh buhus dan ustaz-ustaz kita, profesor kita, jadi saya ingin meletakkan bahawa hukum bagi pembesaran ataupun pembinaan ruang tambahan bagi Masjid Haji Ar-Rashid adalah diharuskan dengan syarat harta wakaf tersebut mestilah diurus, ataupun pengurusan harta wakaf itu perlulah diurus dengan baik, dengan berpandukan garis panduan yang akan kami keluarkan ataupun yang akan kita keluarkan nanti. Jadi saya meletakkan bahawasanya hukum perbincangan kenaan isu ini adalah harus, dan insya-Allah saya minta kepada Ustazah Fadlin kita untuk menyegerakan mengeluarkan surat hitam putih berkenaan dengan hukum atau fatwa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya ucapkan kepada ustazah kita.
Okey, terima kasih diucapkan kepada AJK Muzakarah fatwa kita pada hari ini. Saya melihat ustazah, profesor kita memberi hujah yang sangat kuat berkenaan isu ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada ustaz-ustaz dan ustazah kita. Jadi saya memintalah ustazah Fadlin kita selaku setiausaha Muzakarah fatwa kita untuk mempercepatkan pengeluaran surat hitam putih kepada pihak masjid bagi menyegerakan proses pembinaan ruangan tambahan bagi Masjid Ar-Rashid tersebut disegerakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah Fadlin kita. Okey, baik. Muzakarah kita pada hari ini telah sampai di penghujungnya. Jadi sama-samalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita keluarkan hukum tersebut. Jadi insya-Allah kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah umur kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah apa yang kami putuskan pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah keputusan yang kami keluarkan pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawakal kepadamu dengan apa yang kami putuskan pada hari ini, ya Allah. Allahumma jama'na fi yaumil qiyamah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah keputusan ini dan berkatkanlah Masjid Haji Ar-Rashid dan penuhilah rahmat ke atas masjid tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan keputusan ini, ya Allah, berikanlah satu anugerah yang tidak terhingga kepada kami, ya Allah, di dalam pengeluaran fatwa yang lain, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Jadi saya tutup dengan kalam yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.